Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi bersama pada malam ini untuk sama-sama membincangkan tafsirul Quran. Alhamdulillah kita masih lagi dalam surah Al-Ghashiyah, yakni hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Lalu diberi minum daripada sumber air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak juga wajah yang berseri-seri, merasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana, yakni kamu tidak mendengar lagi perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana diciptakan seekor unta? Dan langit bagaimana ditinggikan? Dan gunung ganang bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka oleh itu berilah peringatan. Kerana sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah bincangkan muqaddimah daripada surah ini. Yang mana tema ataupun mesej besar surah ini ialah tentang perbincangan tentang keimanan. Dalam surah ini dibentangkan keimanan yang berkait dengan hari kesudahan, yakni hari akhirat. Bagaimanakah kesudahan dan pemandangan pada hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Adakah sudah datang kepadamu berita tentang berlakunya hari kiamat? Hal dalam bahasa Arab dipanggil istifham, tanda soal atau tanda tanya. Adakah? Tanda soal atau tanda tanya dalam ayat ini, istifham itu bermaksud al-istifham lit-ta'ajjub wa tashwiq. Dia ada dua tujuan. Dia guna kaedah tanya. Yang pertama, istifham ni lit-ta'ajjub, untuk menunjukkan rasa heran. Tak heran ke kau? Tak. Yang kedua, lit-tashwiq, untuk menanamkan dalam hati pembaca Quran ni keinginan yang kuat untuk tahu apa sebenarnya yang nak disampaikan. Itu maksud hal, adakah. Disebut sebagai
istifham, tanda tanya atau tanda soal. Di tanda soal dalam Quran ni dia banyak tujuan dia. Antaranya adalah lita'ajub wa tashwiq, untuk menanamkan rasa takjub dan ingin tahu tentang perkhabaran yang nak disampaikan berikutnya, iaitu tentang hari kiamat. Itu keindahan balaghah Al-Quran. Ya, ini dengan maksud, tidakkah telah sampai kepadamu wahai Muhammad, ataupun adakah sudah sampai kepadamu wahai umat Muhammad. Ditujukan kat kita. Sampai lun kat kau, dengar lun berita tentang hari kiamat. Ya, ini berita tentang hari kiamat. Kalau Quran tak beritahu tentang hari kiamat, keadaannya, bila dia berlaku dan suasana yang ada ketika kiamat, kita tak tahu. Jadi Allah ceritakan kat kita tentang pemandangan hari kiamat. Artinya Allah nak beritahu, kami akan menjelaskan kepada kamu. Yani fa innana sanu'allimuka sya'nuh. Kami akan terangkan kepada kamu, kata Allah Ta'ala, keadaan kiamat itu al-khatir, yang sangat dahsyat, yang mana padanya minal ahwali tammah wasyada'id. Hari itu, kata Allah Ta'ala, kiamat ni sangat menakutkan, menggerunkan, tammah, saat suasana berlaku kehancuran yang menyeluruh. Semua alam ni hancur. Wasyada'id, dan keadaan hari itu sangat sukar. Dinamakan kiamat sebagai ghasyiyah, yaghshan nas. Yaghshan nas ni manusia jadi mabuk pingsan. Itu maksud yaghshan. Lain-lain perkataan ghasyiyah, ya. Hari itu orang mabuk, pingsan, pitam dan sebagainya. Sebab apa? Terlampau takut. Jadi keadaan yang meliputi manusia ketika itu, dia ambil nama, salah satu nama kiamat adalah ghasyiyah, yang menyebabkan manusia pitam, pingsan dan sebagainya, dan seumpamanya. Pada hari itu, kenapa manusia dalam keadaan ghasyiyah, mabuk, pitam? Sebab ketika itu dia kata lam yajid linnas mafarran min ahwaliha. Tak ada seorang pun yang dapat lari daripada keadaan yang gawat tu. Semua orang tanggung. Maksud dia gitu. Itu sebab nama dia ghasyiyah. Yughashshin nas wa yughattihim. Artinya ketika berlaku kiamat tu, ghita ni tuan-tuan, kalau cawannya ni ghita. Macam tu, tutup. Ya. Jadi kiamat yang berlaku pada hari itu, yughattihim, dia manusia seolah-olah masuk dalam vacuum, dan dalam tu berlaku goncangan. Tu sebab Allah nak beritahu keadaan itu, yang mana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Ankabut ayat 55, yauma yaghshahumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Itu gambaran kiamat dia. Dahsyatnya pada hari itu, kata Allah Ta'ala, turun azab yang mengazab manusia, maksudnya terseksa. Azab tu daripada atas menekan dan daripada bawah menekan. Macam vacuum lah. Dengan dentuman yang dahsyat, dengan goncangan yang dahsyat, yang tak tergambar dahsyatnya oleh akal manusia. Itu keadaan hari itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut tadi. Kemudian Allah dalam surah ini bersumpah, qasamallahu ta'ala, pada hari itu manusia terbahagi kepada dua kumpulan. Kita bincangkan yang pertama. Golongan yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Selepasnya, wujuhu yawma idzin khasyiyah. Ini pemandangan. Hari itu manusia yang berhimpun, satu golongan manusia yang berhimpun di padang mahsyar pada hari tersebut. Macam mana raman, macam mana keadaannya? Wujuhu yawma idzin,
muka-muka mereka pada hari itu khasyi'ah. Khasyi'ah ni dari perkataan khusyuk, kan? Khusyuk tu kan tunduk, kan? Ini bukan khusyuk tunduk dia apa? Dia seronok. Khusyuk tunduk dengan penuh hina. Khusyuk tunduk, khusyuk maksud dia menundukkan muka ke bumi dalam keadaan yang sangat hina. Jadi wajah-wajah golongan yang pertama pada hari kiamat ni dia. Muka tu jangan cerita lah macam mana. Keadaannya tunduk hina di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa mereka ini? Golongan yang pertama ni ialah wujuhul kafarah fajarah minal musyrikin. Golongan orang-orang kafir yang kufur, yang engkar hidup atas dunia ni. Yang pertama di kalangan siapa? Minal musyrikin, orang-orang kafir. Ini keadaan mereka. Tunduk hina. Kalangan orang-orang yang kafir. Yang kedua, minal Yahudi. Yang ketiga, Nasara, Kristian. Keadaan mereka tunduk, khadi'ah. Tunduk, zalilah. Dengan nampak pada wajah mereka tu wajah-wajah orang yang sangat hina pada hari itu. Yang mana tu sebahagian daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka ini min anwa'il khizj wal fadihah. Orang yang kecewa, derita pada hari itu, wal fadihah. Fadihah ni apa tuan-tuan? Allah bongkar segala kejahatannya. Golongan yang tunduk hina ni, selain daripada keadaan itu, Allah tunjukkan pada khalayak ramai fadihah, kerja jahat mereka. Bukan hanya tunduk berkumpul tuan-tuan, dibentangkan di hadapan mereka. Apa kerja dia makin? Bunuh orang, racun orang, hasad, dengki, khianat, makan riba, rasuah, semuanya didedahkan. Itu sebab malu tu. Sebab di hadapan khalayak ramai. Hari ni walaupun ada SPRM, dapat lari kan? Boleh lari ni. Boleh sudup lah. Situ tak dapat lah. Itu maksud dia. Allah gambarkan keadaan mereka dalam surah Syura ayat 45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul. Dan kamu melihat, kamu nampak mereka didedahkan tentang mereka itu, nampak macam orang yang sangat hina menundukkan kepalanya ke bumi. Quran sebut keadaan mereka. Disebut dalam tafsir Al-Kabir, wajah orang ni menampakkan keadaan yang ditanggung. Kita tengok orang sakit, macam mana Roman ni? Senyum-senyum tuan kan? Tapi teweh senyum kan? Apa lagi orang sakit kuat, orang sakit tak nak, payah dia nak senyum. Tengok muka tu kita tahu dia sakit tak nak. Inilah kata tafsir Al-Kabir, keadaan mereka pada hari itu menggambarkan siapakah mereka. Wajah itu menampakkan hakikat diri mereka ketika atas dunia dulu. Sebab dia kata innal wajha unwanul lima yajiduhu sahibahu min na'im aw syaqwah. Wajah ni menampakkan wajah ni menampakkan sebagai tanda dan bukti tentang hakikat diri seseorang itu. Atas dunia ni macam tu juga kan? Itu sebab kita tengok atas dunia ni tuan-tuan, pelaku dosa besar, orang yang buat dosa besar yang tak bertaubat tuan-tuan, apa kesannya? Antaranya ialah Allah tarik wajah dia, Allah tarik nur iman daripada wajah dia. Ya? Tu orang buat dosa besar, tak taubat. Hilang tanda iman, cahaya iman pada wajah dia. Allah tarik. Gelap kan? Kata orang kampung, kubam ni mana kan? Sebab apa? Allah tarik. Nur tu Allah tarik. Ya. Tu buat Sayyidina Umar, satu hari dia jumpa Abu Hurairah. Dia tanya dua soalan.
Yang pertama, wahai Abu Hurairah, kau tengok pada wajah aku ada tak tanda hitam? Cemburu Sayyidina Umar ni pada peringatan Rasulullah. Kau tengok ada tak tanda-tanda wajah hitam kat aku ni? Kata Abu Hurairah, tak ada. Yang kedua, aku nak tanya. Kata Sayyidina Umar, engkau pemegang rahsia Rasulullah. Dan hanya engkau seorang yang tahu di kalangan sahabat ni, zaman Nabi, ada di kalangan itu munafik. Ada tak ciri-ciri munafik kat aku ni, wahai Abu Hurairah? Tengok Sayyidina Umar, kan? Padahal masa dia khalifah. Khalifah tanya kepada pegawai, kan? Tawaduknya Sayyidina Umar. Ada tak tanda-tanda nifak pada wajah aku, wahai Abu Hurairah, pada diriku, seperti mana yang kau tahu, yang diberitahu oleh Rasulullah? Ya. Sahabat-sahabat ni masing-masing ada peranan. Ya. Rahsia yang dipegang oleh Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Sayyidina Umar pun tak tahu. Itu khususiat dipanggil. Khususiat, pengkhususan bidang masing-masing. Ada bahagian qiraat, tulis Quran, hafal Quran, dia jaga Quran. Bahagian tafsir, Abdullah bin Umar. Contoh dia, kan? Bahagian pengumpulan hadis dan rahsia Rasulullah ialah, yang pengumpulan hadis, riwayat ialah Abu Hurairah. Huzaifah al-Yamani memegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, ya. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan orang pada hari itu nampak pada wajahnya. Orang yang dalam keadaan sedang diliputi oleh derita, yakni derita hari kiamat. Begitu juga Allah menggambarkan wajah orang yang di sebalik itu, yakni orang yang bukan berada dalam keadaan azab. Pada hari itu Allah gambarkan gulungan mereka, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Tadi kaut, muka teruk, hina, tunduk ke bawah. Satu gulungan Allah Taala kata wujuhu yawma idzin musfirah. Satu gulungan lagi, wajah-wajah mereka itu berseri-seri, bercahaya. Dhahikatun, mereka ketawa. Mustabshirah, dan sentiasa riang. Yang tadi teruk wajah dia. Yang ni berseri-seri dan ketawa gembira, riang dan gembira. Jadi ayat yang kita baca tadi dan ayat yang selepas, hal ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah, itu adalah merupakan, dalam tafsir ini sebut jawabul istifham wat tashwiq. Tadi hal, adakah, tanya, sumpah untuk menunjukkan istifham tashwiq. Jawab pada istifham tashwiq tu ialah wujuhu yawma idzin khashi'ah, dan ayat berikutnya jawab kepada ayat istifham tadi, dipanggil jawabul istifham litashwiq, ya. Allah jawab. Ayat tu berupa jawapan kepada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu keadaan manusia pada hari kiamat yang penuh derita. Amilatun nasibah. Amilah ni tu bekerja. Dan dalam ni dia terjemahkan amilatun nasibah, kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Dalam tafsir Al-Kabir menggambarkan orang yang wajah kaut kubam ni, wajah yang menampakkan derita ni, orang ni amilatun nasibah, atas dunia tu bekerja keras. Bekerja keras mencari kehidupan. Yang pertama, yang kedua dia kata lagi berpenat lelah. Bekerja keras dan berpenat lelah. Ditujukan kepada siapa? Dalam ayat ini sebahagian ahli tafsir dan ahli ilmu berkata, mereka yang disebut di sini amilatun nasibah, yang bekerja keras, berhempas pulas atas dunia ni, sedangkan mereka jadi orang yang diazab oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama ialah humul kuffar, orang-orang kafir. Kenapa? Allazina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang pertama, golongan ini ialah orang kafir yang atas dunia ni siang malam bekerja untuk matlamat kehidupan dunia. Siang malam mencipta berbagai-bagai ciptaan, menghasilkan berbagai-bagai kaji penghasilan yang mereka usahakan. Tapi kesudahan mereka demikian seperti mana yang disebut oleh ayat yang pertama tadi. Itu yang pertama. Kemudian mereka hidup atas dunia ni, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka apa yang mereka buat akan menyelamatkan mereka. Itu sangkaan. Bina kekuatan, kebenaran, kekayaan dan sebagainya atas dunia ni, sama ada orang perseorangan atau kelompok ataupun negara ataupun empire, bina kekuatan seolah-olah mereka rasa mereka akan kekal dan selamat dengan apa yang mereka cipta, tetapi mereka terpedaya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sangkaan-sangkaan mereka meleset. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mubtadi'ah min adbadid dalalah. Yang kedua selain orang kafir ialah orang-orang yang mubtadi'ah. Orang yang terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan bid'ah yang tak ada kaitan dengan agama. Mereka sangka itu adalah kerja-kerja agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, golongan amilatun nasibah, berhempas pula atas dunia ni buat kerja, cari kehidupan dan mereka sangka mereka akan selamat, ialah amilatun amalan yakunu bihi nasab wa huwa da'bu fil amal bit ta'ab. Ini selain daripada orang kafir, selain daripada golongan ahli bid'ah, yang ketiga ni ialah orang macam kita. Bekerja siang malam, tak kena halal haram, sehingga lupa bahawa satu hari dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian daripada mereka ialah bi annahum tarakul khusyu' lillah. Kerja yang dibuat hilang sifat-sifat ikhlas. Berkepentingan banyak. Nampak kerja agama, nampak nak membela umat, tapi slogannya di sebalik itu memburu kepentingan pribadi. Menggunakan nama-nama Islam, menggunakan nama-nama ibadah, menyebut istilah syarak. Tetapi di belakang ni ada tujuan-tujuan lain, kesempatan, ambil kesempatan. Kebelakang ini PM selalu sebut, pastikan projek-projek kerajaan tidak ada lagi persen. Kan? Ini penyakit semua sebenarnya. Betul . Kalau dalam jabatan tu, daripada atas sampai ke bawah ambil persen lah kau. Contohlah, nampak bertugas untuk rakyat, tapi mengambil kesempatan. Itu kalau bekerja, cari duit. Yang kedua, orang yang beramal. Beramal, masuk dalam ayat amilatun nasibah ni, dia beramal, kata tafsir Al-Kabir, dia beramal bercampur bau amal itu dengan niat-niat yang tidak ikhlas. Antaranya riak, ujub. Bukan kerana Allah, bulat semata-mata. Ada tujuan-tujuan lain yang meresap masuk dalam hatinya ketika mereka beramal. Bi annahum tarakul khusyu' lillah. Ada tujuan-tujuan lain. Kemudian wal amal bima umiru bihi takabburan. Orang yang beramal tapi meresap bersama dalam amalnya itu ialah sifat-sifat takabbur. Angkuh, sombong.
Ini termasuk dalam golongan amilatun nasibah. Siang malam bekerja beramal, tapi di sisi Allah dia dianggap tidak pakai, tidak sah. Dan golongan ini fa'azzabahumullah fil akhirah. Allah akan azab dia pada hari akhirat. Antaranya apa? Bi'amal syaqqah, dengan azab yang perit, yakni wahya jarrus salasil. Mereka ini antaranya amilatun nasibah ni, maksudnya ialah mereka akan diazab dengan dirantai dengan rantai-rantai api neraka. Wa hamalul aghlal as-saqilah. Yang kedua, antara azab yang akan mereka tanggung ialah tengkuk mereka akan dibelenggu. Aghlal, dengan belenggu yang berat. Belenggu yang bukan tengkuk tu, ikat tangan macam tu, itu belenggu. Dirantai, kemudian dibelenggu. Itu keadaan mereka. Sanggup ke kita? Yang ketiga, wal khawd fi nari jahannam. Kemudian dicampakkan dalam api neraka jahannam. Ini kesudahan amal kita, tuan-tuan. Jadi maksudnya bila kita dengar ni, kita kena pastikan amal kita ni bersih, elok, menurut syariat yang telah ditetapkan zahirnya. Batinnya ikhlas mencari keredaan Allah, bukan mencari kesempatan. Sebab li'annahu amalun azab wa iqab. Inilah bentuk kesudahan hidup mereka, yakni azab dan balasan berat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 17. Qala Allah Ta'ala, sa'urhiquhu sa'uda. Kami akan bebankannya dengan mendaki, dengan pendakian yang payah. Ini gambaran, kiasan. Ya. Maksudnya, Allah jelaskan maksud dibebankan mereka ini dengan pendakian yang berat dan payah. Dijelaskan dalam ayat yang lain, wa may yu'rid an zikrillah an zikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada. Maksudnya, orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar atas dunia ni, di akhirat besok, mereka yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaslukhu azaban sa'ada, dia akan melalui perjalanan sa'ada, pendakian, beban yang berat. Apa maksud pendakian, apa beban yang berat? Satu pendakian, qala Ikramah radhiyallahu an, azaban sa'ada ni yang disebut oleh ayat tadi, atau sa'urhiquhu sa'uda, kami akan bebankannya dengan pendakian yang payah. Maksud dia, mereka berjalan, kata Ikramah, wa huwa sakhratun mulasa. Dia mendaki di satu bukit macam batu licin. Dia mendaki. Batu yang licin, tinggi, curam, daki, kemudian naik sampai ke atas, lalu dia campakkan ke dalam neraka jahannam. Daki adalah payah. Cakar, naik ke atas tu, lalu dihumbankan ke dalam api neraka jahannam. Ini cerita Al-Ghashiyah ni. Ya, keadaan orang dalam neraka. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Masuk dalam neraka jahannam, yakni api yang menunggu, hamiyah, api yang sangat panas. Dalam tafsir disebut, tadkhulu naran syadidan harruha tuhitu bihim min kulli makan. Masuk dalam neraka jahannam tu yang sangat panas, yang mengepung mereka, kita kata dalam vacuum tadi, yang mana dalam tu apinya menyala-nyala,
balagat hamuha, sehingga panasnya neraka Jahannam tu kalau nak ukur, dia kata dengan panas api yang ada atas dunia ni, dia lebih dahsyat panasnya berkali ganda panas api neraka Jahannam ni. Banyak mana? Berapa kali ganda? Fuddilat ala narid dunya bi tis'ati wa sittina juz'an. Panas api neraka Jahannam ni, dia kata 69 kali ganda daripada api dunia. Api dunia ni yang paling panas, yang apa ni, raksa raksa yang potong besi tu. Raksa ni kalau dibakar, cairkan dalam air, dia akan jadi panas 1000 darjah Celsius. Cair besi. Itu paling panas tu. 1000 darjah Celsius. Cair besi. Itu kita kata panas yang paling tinggi lah di dunia ni, yang boleh mencairkan besi. Api daripada raksa tu. Itu yang paling panas. Kita gandakan 69 kali ganda daripada panas yang ada kat atas dunia ni. Macam mana panas kan? Allahu Akbar kan? Itu 69 kali ganda daripada panas. Panas tu. 69 kali ganda pada tu. Panas lagi. Cuba bayangkan. Macam mana panas tu. Dia yang anehnya, masuk dalam tu tak mati. Alah, kau seksa kan. Azab. Kita masak kat dapur tu pun tak tahan panas lah kan. Ini masuk dalam neraka Jahannam tu, yang panasnya boleh 4 kali ganda. Dan sifat dia, panas dia tu 69 kali ganda, kata tafsir ni, kata tafsir Al-Kabir. Bi annaha hamiyatun dawamu harriha. Panas dia tu 69 kali ganda dengan panas dunia ni, dia kekal macam tu sampai bila-bila. Kita duduk dalam tu. Allahu Akbar. Jangan pergi jauh lah, kita duduk di Arafah lah. Kan? Ada pokok, ada aircon, tapi tu kan? Duduk di Arafah tu lah. Ada aircon. Duduk dalam kemah tu. Ada pokok-pokok situ. Tapi panas. Yang pakaian ihram tu. Itu gambaran lebih kurang keadaan untuk manusia fikir perhimpunan hari mahsyar. Dan kita berdepan dengan azab neraka Jahannam yang disifatkan tadi 69 kali ganda dawamu harriha, kekal panas sampai bila-bila. Dan kita kena faham, neraka ni dia khalidina fiha, dia kekal, dia tak akan habis sampai bila-bila. Allahu Akbar ya. Itu kita cerita tentang Jenderal Yahudi yang koma selama 8 tahun tu, Ariel Sharon kan? Ariel Sharon. Dialah jenderal yang merancang pembunuhan kemah Palestin, pelarian Palestin di Sabra dan Shatila tahun 83. Tahun 78. Awal 80-an katanya. Dialah master planner pembunuhan pelarian Palestin di khemah Sabra dan Shatila. Ya. Dia master planner dia perancang. Atas dunia ni Allah azab dia. Dia koma 8 tahun. Seksa tu tuan-tuan Tuan-tuan. Itu belum azab nakal itu lah. Orang koma ni tuan-tuan, dia dah masuk twilight zone. Dia bukan ada alam sini dah. Dia bukan alam dunia dah. Orang koma ni dia dah beralih alam. Jasad dia atas dunia. Roh dia dah berada di sempadan lain.
Dia hidup 8 tahun menanggung derita di Twilight Zone, yang ni alam akhirat kubur. Bayangkan macam mana ya. Kita tak baca, kalau tak renung tak nampak tu tuan-tuan. Allah nak tunjuk, kau anda okey, tak apa. Kau buat kejam, kau zalim, tak apa. Kayak pernafasan tu 8 tahun koma. Jantung dia berdegup, tapi dia tak sadar. Betapa azab dia. Atas dunia dia menanggung azab Allah Ta'ala. Ini cerita pasal ghasyah hari kiamat. Apa yang ada pada hari itu? Azab. Dia kono azab tu atas dunia. Jasad dia ada terlantar ke hospital, ruh dia diazab. Allahu Akbar. Macam mana deritanya. Nak kat siapa nak minta tolong kan? Tak ada dia dah. Dunia akhirat, alam akhirat ni tuan-tuan, sudah tak ada dah. Tempat kita minta tolong melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qad humiyat fahiya tatalazza ala a'da'illah. Api neraka jahanam ni, kata Ibnu Abbas, dinyalakan. Tatalazza. Tatalazza ni tuan, kalau api menjulang ujung tu lazza. Itu yang paling sakit tu. Itu yang paling dahsyat. Dia dinyalakan untuk khas, kata Ibnu Abbas, tatalazza ala a'da'illah. Api yang macam ni punya panas, julangan lidahnya itu disediakan khas oleh Allah untuk musuh-musuhnya. Kalangan 3 orang tadi. Orang kafir, orang yang hidup dengan penuh bid'ah, dan orang-orang yang mengaku beriman, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan ada suasana dalam neraka jahanam. Tusqa min 'ainin aniyah. Air dalam tu panas dah. Suasana dalam tu panas. Dan dia diberi minum ainin aniyah. Air yang paling panas. Tuan-tuan, jangan cerita dalam kubur, jangan cerita dalam neraka. Nabi beritahu antara seksa nak mati ni, panasnya menyebabkan dahaga, ruh nak keluar tu, kalau dituangkan dalam mulut orang yang nak mati tu, 7 air lautan, nescaya tak hilang dahaga panas. Itu atas dunia nak mati. Menggelagak tekak tu panas. Ruh nak keluar tu dengan azab yang ada tu. Nabi kata kalau curahkan 7 air lautan yang ada atas dunia ni, curahkanlah mulut tu, habis air laut, dia tetap dahaga kepanasan. Itu atas dunia. Cuba bayangkan kepanasan 69 kali ganda di akhirat tadi dalam neraka jahanam. Allah kata tusqanin min ainin aniyah. Dia diberi minum air yang sangat panas. Macam mana keadaannya tuan-tuan? Dahaga beri minum air yang sangat panas, seksanya. Kita nak cabar Allah Ta'ala, nak terima keadaan ni ke, ataupun hari ni kita mengaku kalah. Surrender, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar ya. Berkata Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala alaih, air tu, ainin aniyah, air yang paling panas tu, minuman orang ahli neraka. Dia kata qad ana tabkhuha munzu khalaqallahu samawati wal ard. Air ni dah dipanaskan sejak diciptakan langit dan bumi. Berapa lama dah tuan-tuan? Air itu mengelagak ya, sejak diciptakan langit dan bumi ni. Mengelagak ya. Itu air nak minum so. Panas dalam tu, vacuum tu jangan cerita dah. Air tu sendiri. Ni riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Allahu akbar ya. Riwayat daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala alaih. Dahsyat tuan-tuan kan, gambaran dia kan. Dia dah sampai dah perkhabaran dekat kita. Mafhum mukhalafah dia. Mafhum di sebaliknya. Cerita perkhabaran yang sampai kat kita macam ni keadaan hari kiamat ni tuan-tuan. Neraka dan neraka jahanam. Artinya mafhum mukhalafah, tuntutan di sebalik itu Allah nak beritahu, kau kena berubah cepet. Jangan tunggu masa ni. Takkan kau nak tunggu sampai kau layak masuk ke situ, atas dunia ni kau kena berubah. Berubah cepet. Itu maksud dia ya. Tuai, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan pula tak ada makanan melainkan dhari'. Kalau kita pergi ke padang pasir tuan-tuan, ke negara Arab lah, ada satu tumbuhan dia bukan menyala, dia tumbuh renek je. Pokok ni memang ganjil tuan-tuan, dipanggil dhari'. Pokok dia menyala macam selaput tunggu tu, selaput tunggu. Nenek atas pokok tu. Yang ni kalau kita tanam dia nyala ni. Tapi dia tak tinggi. Dia rendah je. Pokok tu rendah tuan-tuan. Halus ya. Tapi duri ya. Panjang ya tuan-tuan. Orang Arab cerita, dhari' ni, unta kalau dia lapar macam mana pun dia tak akan makan kayu daun tu. Sebab duri. Itu makanan yang ada dalam neraka. Allah. Macam mana nak ngunyah tu tuan-tuan. Dhari' tu kalau kita tengok kan, saya masa mengiringi Syekh Muhammad Muqtada dulu ke Syria, tanya ke Arab tu, dhari' ya, syuf, tunjuk dhari' ni macam mana, dia cari pada masa itu. Tengok. Allah, kita dah baca surah ni tentang dhari', ditunjuk dhari' tu, la ilaha illallah tuan-tuan. Dia punya duri tu macam duri dekat pangkal pelopah tamar tu. Duri kasar. Tu yang kita nak kunyah tu. La ilaha illallah kan, macam mana nak kunyah tu tuan. Unta pun tak nak tu. Itu makanan yang ada dalam neraka jahanam. Syajarun min nar. Ada ulama tafsir kata itulah pohon zakum. Pohon zakum ni dia tumbuh daripada lantai paling bawah neraka jahanam tumbuh. Panih-panih tu dia boleh tumbuh. Allahu akbar. Macam mana keadaan tu kan? Itu makanan yang ada dalam neraka. Allahu akbar. Itu dhari'. Disebut syajarum min nar. Pohon yang tumbuh daripada neraka. Allahu akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, syai'un yakunu fin nar shibh syauq amur min as-sabr. Dia kata dhari' ni satu pohon yang tumbuh dalam neraka jadi makanan ahli neraka. Dia berduri macam tadilah kita kata syauq. Syauq ni duri panjang. Amur, sangat pahit. Sebut pahit dalam di akhirat ni tuan-tuan, tak ada bandingan pahit atas dunia ni dah. Dah lah tajam, berbisa, pahit sepahit-pahitnya. Dan wa antannu minal jifah. Baunya kata Nabi lebih busuk daripada bangkai manusia. Tajam, pahit, bau dia lebih busuk daripada bangkai manusia. Tu nak kita nak makan tu. Allahu akbar ya. Berhentilah berjahat kan. Taubatlah cepat-cepat. Itu maksud dia. Tuan ya. Banyaklah bertaubat. Pak kita ni semua old timer lah ni kan, masuk lesai kan. Pada adat dah tak lama. Ini peringatan. Untunglah kita dapat peringatan ni. Kurang-kurangnya kita insaf. Capek-capek minta ampun kepada Allah. Lipat gandakan amal soleh kita. Mudah-mudahan.
wa ashaddu harran minan nar. Dia lebih panas daripada api neraka ni. Allahu akbar. Inilah dharik kata Nabi. Idza ta'amahu sahibuhu la yadkhulul batni wa la yartafi ilal fami. Bila dia makan, dia terpaksa makan, tuan-tuan, lapar. Bila makan, masuk dalam perut, tak boleh masuk, tercucuk ke perut. Lepas itu hujung tu keluar ke mulut. Allahu akbar. Macam mana seksa, tuan-tuan. Seksa. Allahu akbar. Fayabqa baina dhalika wa la yughni an min ju'. Dan dia dalam keadaan macam itulah. Sakit-sakit kunyah makan juga. Makan. Bonus pun cucuk-cucuk keluar duri kan. Dan Nabi kata, dia makan dharik ini, la yughni min ju'. Tidak menghilangkan rasa lapar dalam neraka. Tu cerita tentang prinsip iman dalam surah ini, tuan-tuan, tentang beriman pada hari kiamat. Allah dah cerita orang-orang lah tu sifat dan keadaan neraka. Tunggu, ya. Dan dah lah tak konyang, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusmin, dia takkan mengomokkan. Makan gomok apa? Seksa kan. Wa la yughni min ju', dan tidak menghilangkan sikit pun rasa lapar. Tuan-tuan, ini sebahagian daripada gambaran keadaan yang ada pada hari kiamat, adanya apa yang dinamakan seksa azab neraka, khususnya neraka Jahannam. Itu golong yang pertama yang ada pada hari kiamat. Dan satu golongan yang lain disebut selepas itu, wujuhun yauma idzin na'imah. Itu golongan lain, wajah mereka ni berseri-seri. Wujuhu yauma idzin na'imah, ayat 8 tu. Satu golongan manusia pada hari kiamat, di samping orang-orang yang wajah dia berkerut tadi, wajah mereka yang kedua ni berseri-seri. Siapa dia? InsyaAllah panjang kisah orang yang berseri-seri ni, kita akan sambung pada sesi yang akan lain insyaAllah, ya. Wallahu a'lam bissawab. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة.